Assalamualaikum dan hai kepada semua pencatur. Kalau korang perasan di background tu, saya telah pun tukar background tersebut kepada background angkasa. Kenapa? Kerana saya rasa background ni lagi menarik dan lagi cantik. Seolah-olah kita sedang bermain catur di angkasa. Apa pendapat korang? Bagus ke tak bagus? Alright. Jadi hari ini kita nak tengok satu game yang telah dimainkan oleh dua orang pemain catur terhebat, iaitu Viswanathan Anand menentang Magnus Carlsen. Game ni sebenarnya telah diambil daripada pusingan ke-9 dalam satu pertandingan juara dunia pada tahun 2013. Pertandingan ni dimainkan untuk menentukan siapakah yang layak menjadi juara dunia, dan Viswanathan Anand sedang mempertahankan gelarannya sebagai juara dunia dan dia dicabar buat pertama kalinya oleh Magnus Carlsen. Baik, dalam kejuaraan dunia, pertandingan ni memerlukan kedua-dua pemain untuk menghabiskan 12 pusingan perlawanan. Jadi kita semua tahu pada tahun 2013, pusingan pertama sehingga pusingan keempat telah berakhir dengan seri, manakala pusingan ke-5 dan ke-6 telah dimenangi oleh Magnus Carlsen, dan pusingan ke-7, ke-8 juga berakhir dengan seri, manakala pusingan ke-9 pula, inilah pusingan yang kita nak tengok pada hari ini. Baik, jadi kat sini kita semua tahu Magnus Carlsen telah mendahului Anand. Sememangnya Anand berada dalam sedikit tekanan dan dia perlu memenangi perlawanan ke-9 ni. Baik, jom kita tengok apa yang terjadi dalam game ni. Jadi kat sini kita ada putih yang dimainkan oleh Viswanathan Anand menentang hitam yang dimainkan oleh Magnus Carlsen. Anand telah mulakan game ni dengan gerakan D4. Magnus membalas dengan naik ke F6. Kita ada C4, E6, naik ke C3 dan seterusnya bishop ke B4. Opening yang dikenali sebagai Nimzo Indian Defense. Kita ada F3. Ini merupakan satu gerakan yang sangat disukai oleh Viswanathan Anand menentang Nimzo Indian. Perlawanan diteruskan dengan D5. A3 menyerang bishop. Bishop makan knight, pawn makan bishop dan seterusnya C5. Putih pawn C makan pawn D5. Kita ada pawn E makan pawn D5 dan seterusnya E3. Dalam posisi ini, kebiasaannya hitam boleh memainkan gerakan seperti membuat castling dan seterusnya putih bishop ke D3. Kita ada B6, knight E2 dan seterusnya bishop ke A6 mencuba untuk membunuh bishop D3 ni yang nampak sangat aktif kat situ. Putih kat sini boleh castling dan dalam posisi ni kita dapat tengok bahawa putih masih lagi mempunyai bishop yang cantik kat D3 tu dan masih boleh bermain dengan baik kat sini. Oleh sebab itu, Magnus Carlsen telah memilih dalam posisi ini untuk menggerakkan pawn dia ke C4 menutup ruangan D3 kat situ. Seterusnya kita ada knight ke E2, knight C6, pawn ke G4, satu gerakan yang agresif yang dibuat oleh Anand. Hitam castling. Kita ada bishop ke G2, knight ke A5 dengan idea untuk melompat masuk ke petak B3, satu petak lemah dalam camp putih kat situ. Putih membuat castling pendek. Kita ada knight masuk ke B3, satu petak cantik sambil menyerang rook di A1. Rook melarikan diri ke A2, B5 dan seterusnya lompatan naik ke G3. Permainan diteruskan dengan A5, G5, menyerang knight. Dan dalam posisi ini kita dapat tengok bahawa kedua-dua pemain ini mencuba untuk menyerang satu sama lain. Viswanathan Anand mencuba untuk menyerang di sebelah king side, manakala Magnus Carlsen pula mencuba untuk menyerang di sebelah queen side. Jadi kat sini gerakan G5 dimainkan dan menyerang knight dan knight terpaksa lari. Kat sini kita ada knight lari ke E8. E4 dengan idea untuk melarikan bishop di C1 ni ke E3. Kita nampak idea Anand kat sini ialah dia ingin menyimpan double bishop, kedua-dua bishopnya untuk melawan Carlsen. Jadi Carlsen dia memutuskan untuk knight makan bishop di C1, tidak membenarkan Anand mempunyai double bishop. Queen makan knight,
Seterusnya kita ada rook ke A6. E5 telah dimainkan, naik ke C7, pawn F4 dan pawn ke B4. Seperti yang saya katakan tadi, kedua-dua pemain mencuba untuk menyerang satu sama lain kat sini di kawasan yang berbeza. Kat sini Anan telah memilih untuk pawn A makan pawn di B4. Kita ada pawn makan pawn, rook makan rook dan seterusnya knight makan rook di A6. F5 dimainkan oleh Anan kat sini membuat serangan di sebelah king side. B3 dimainkan oleh Magnus Carlsen, dan kalau kita tengok pawn di F3 ni merupakan satu pawn yang bahaya, mempunyai masa depan yang cerah. Anan telah menggerakkan queennya ke F4. Kita ada knight ke C7 dan seterusnya gerakan F6 telah dimainkan. Dalam posisi ini Carlsen telah menolak pawn ke G6. Kita ada queen ke H4. Kita dapat tengok kat sini satu idea yang mudah ingin dibuat oleh Anan, iaitu queen datang ke H6 dan seterusnya checkmate di petak G7. Oleh sebab itu Carlsen telah memainkan knightnya ke E8 mengawal petak G7 kat situ. Di posisi ini Anan boleh memilih untuk memainkan knight ke E2 dengan idea untuk datang ke F4 dan membuat serangan ke arah D5. Sebagai contoh, kita ada gerakan B2 memberi tekanan pas pawn di situ. Knight ke F4 menyerang pawn di D5, queen ke A5 dengan idea untuk menyerang pawn di C3 dan pada masa yang sama datang ke A1 menukarkan pawn B2 kepada queen. Dan kalau knight makan pawn di D5 kat sini, bishop ke E6 boleh dimainkan. Dan dalam posisi ini kita dapat tengok bahawa kedua-dua pemain mempunyai peluang sama rata untuk membuat serangan dan seterusnya memenangi perlawanan ini. Tapi ini tidak dimainkan oleh Anan. Sebaliknya, gerakan queen ke H6 telah dimainkan kat sini. Magnus telah menolak pawnnya ke B2. Dan dalam posisi ini, kalau gerakan seperti knight ke E2 dimainkan dengan idea yang sama, iaitu melompat ke F4 dan seterusnya D5, hitam boleh membuat serangan balas dengan queen A5. Knight ke F4, kita ada bishop ke E6, mempertahankan pawn di D5 kat situ. Kalau knight makan bishop, kita ada pawn makan knight. Dan seterusnya kalau bishop ke H3 mencuba untuk menyerang pawn E6, kita ada queen ke A6 mengawal pawn tersebut. Kalau rook ke B1, kita ada rook ke F7. Dan semestinya dalam posisi ini, rook tak boleh nak makan pawn sebab queen boleh ke A1 membuat fork, menyerang king dan seterusnya memakan rook secara percuma. Dan kalau kita tengok kat sini, walaupun hitam nampak sedikit lemas, sedikit krem, namun hitam juga mempunyai idea untuk membuat serangan. Dan sememangnya ini posisi yang sangat tidak bagus disebabkan oleh pas pawn yang sangat kuat di B2. Jadi kat sini Anan telah memainkan satu gerakan yang sangat bagus. Korang boleh cuba untuk pause video ni dan cari gerakan Anan seterusnya. Rook ke F4, gerakan yang sangat simple dengan idea yang senang, iaitu untuk datang ke H4 dan seterusnya membuat checkmate di petak H7 menggunakan queen. B1 menukarkan kepada queen sambil membuat check. Dan kat sini putih mempunyai beberapa cara untuk menghalang serangan queen ni, menghalang check ni. Yang pertama, rook boleh kembali ke F1. Yang kedua, king boleh melarikan diri ke F2. Anan juga boleh memilih untuk block dengan menggunakan bishop ataupun knight. Jadi ada 4 cara kat situ. Jom kita tengok satu persatu. Kalau rook kembali ke F1, ini merupakan satu gerakan yang tak bagus sebab rook kembali ke tempat asal, di mana rook tadi sebenarnya ingin ke H4. Selain tu, king lari ke F2 juga merupakan satu gerakan yang tak bagus sebab queen C2 membuat check sambil memenangi pawn di C3 dan seterusnya boleh membuat serangan. Apa yang berlaku kalau bishop ke F1 ialah Magnus Carlsen boleh membuat satu gerakan bertahan dengan gerakan queen ke D1. Dan kalau rook ke H4 mencuba untuk membuat checkmate, ancaman checkmate di petak H7, kita ada queen ke H5, satu gerakan defend ataupun bertahan yang sangat menarik. Kalau knight makan queen, kita ada pawn makan knight, rook makan pawn H5, memperbaharui ancaman di H7. Hitam boleh menggerakkan bishopnya ke F5 melawal pula
mengawal tersasul. Biasalah puasa-puasa ni tersasul banyak Bishop ke F5 mengawal petak H7 kat situ dengan baik. Dan dalam posisi ini kita dapat tengok sedikit sukar adalah tidak jelas bagaimanakah caranya untuk putih meneruskan serangan kat sini. Oleh sebab itu Anand telah pun memilih untuk memblok serangan tersebut dengan menggunakan knight. Jadi knight ke F1 telah dimainkan. Dan sememangnya idea Anand kat sini ialah kalau queen ke D1 mencuba untuk membuat gerakan bertahan seperti datang ke H5 tidak berjaya. Sebabnya rook datang ke H4, queen ke H5, rook makan queen, pawn makan rook. Kita ada knight ke E3 dan kita nampak apakah idea knight kembali ke F1 yang telah dibuat oleh Anand ini. Ideanya ialah untuk menyerang pawn di D5 dan kalau bishop ke E6 mengawal pawn tersebut, kita ada bishop makan pawn D5. Kat sini kalau bishop makan pawn tersebut, knight boleh melompat ke F5 Kalau hitam membuat gerakan seperti contoh bishop ke E4 menyerang knight, kita ada knight melompat ke E7, king terpaksa lari ke H8 dan seterusnya queen makan rook di F8 secara percuma membuat checkmate. Namun kat sini Magnus Carlsen sebenarnya tengok tersasul lagi puasa biasalah. Kat sini sebenarnya Magnus Carlsen telah pun memikirkan semua ni. Dia bukannya membuat kesilapan dia telah berfikir lebih jauh daripada Anand. Dia membuat gerakan yang sangat bagus Korang boleh cuba pause video ni dan cari gerakan yang ingin dibuat oleh Magnus Carlsen. Queen ke E1, satu lagi gerakan yang sangat simple yang telah dimainkan oleh Magnus Carlsen. Gerakan ini sangat bagus sebabnya ia tidak membenarkan queen untuk melarikan diri dan pada masa yang sama queen tu sedang mempin knight di F1 kat situ, jadi knight tu tak berfungsi. Dan yang paling penting, ia tidak membenarkan rook untuk pergi ke H4 sebabnya kalau rook ke H4 membuat ancaman checkmate, queen boleh makan sahaja rook tersebut dan selepas queen makan queen, kita ada satu posisi di mana hitam mempunyai kelebihan satu rook. Oleh sebab itu, selepas gerakan queen ke E1 dimainkan, Viswanathan Anand telah memilih untuk resign dan terus menyerah kalah. Jadi di pusingan ke-9 ni, Carlsen telah mendahului pertandingan ni dengan 5.5 markah berbalas 3.5 markah. Oleh sebab itu, Anand terpaksa memenangi ketiga-tiga perlawanan terakhir. Dan ini merupakan satu tugas yang sangat susah lah untuk Anand. Dan seperti yang kita tahu, pertandingan ini telah pun berakhir pada pusingan yang awal, iaitu pusingan ke-10 kerana Carlsen telah memenangi pusingan ke seterusnya, iaitu pusingan ke-10 dan mendahului Anand dengan markah 6.5 poin berbalas 3.5 poin. Jadi pada tahun 2013 ni, Magnus Carlsen telah pun berjaya mengambil alih takhta Anand sebagai seorang juara dunia dalam sukan catur. Baik, jadi saya rasa itu sahaja untuk kali ini. Saya pun dah banyak tersasul, jadi saya rasa lebih baik untuk berhenti saja. Terima kasih kerana menonton. Silakan like, share juga subscribe kepada channel kami untuk terus menyokong usaha kami ini supaya kami lebih bersemangat untuk membuat video-video yang lebih bermanfaat. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih. Selamat bercatur. Assalamualaikum. Bye-bye.